Indonesia, negara jiran kita telah mengadakan satu pilihan raya pemilihan presiden dengan ahli parlimen dan juga seperti kalau kita sebut ADUN, kalau di sana disebut anggota DPR dengan DPRD dan juga ahli senat atau disebut sebagai anggota DPD serentak diadakan pada 14 Februari 2024. Sebenarnya ini adalah kali ke-13 diadakan, di mana yang kali pertama pada 1955 di masa pemerintahan Soekarno. Pada masa itu sebenarnya cadangan daripada timbalan Presiden Muhammad Hatta pada akhir 1945 mengatakan, apa kata kalau negara ni mengadakan satu pilihan raya dan juga membentuk beberapa parti politik. Namun pada masa itu Indonesia mengalami pergolakan, konflik, jadi nak buat pilihan raya tak tahu macam mana. So parti politik pun tak dapat nak dibentuk secara rasmi. So ianya ditangguh sehingga tahun 1955. Pada masa itu sekitar 36 parti kalau saya tak salah telah bertanding untuk memilih ahli DPR dan juga Dewan Konstituante. Dewan Konstituante ini adalah satu badan atau satu dewan untuk membentuk rang undang-undang yang baru dekat Indonesia. Pada masa pilihan raya yang pertama ni, 4 parti yang besar iaitu Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan yang keempat ini adalah satu parti yang telah diharamkan di Indonesia, iaitu Parti Komunis Indonesia. Dia memenangi majoriti kerusi dekat parlimen. Namun apabila rang undang-undang ini tidak dapat dibentuk, jadi Presiden Soekarno telah membatalkan Dewan Konstituante ini pada tahun 1959 sehingga Soekarno mencadangkan, okey, kali ini kita membentuk satu demokrasi terpimpin. Kemudian apabila Soekarno jatuh, pilihan raya yang kedua dibentuk pada tahun 1971 di bawah pemerintahan Soeharto. Masa ni parti semua dah makin kecil, ada lebih kurang 10 parti, dengan salah satunya ada satu seperti NGO, organisasi kemasyarakatan, iaitu Golongan Karya. Pada masa ni parti Golongan Karya ni yang memenangi pilihan raya. Parti Golongan Karya telah mengukuhkan kuasanya bermula daripada pilihan raya yang kedua ni sampai kepada yang ke-7 di tahun 1997. Dan pada masa inilah Soeharto telah mencadangkan daripada 9 parti yang lain itu, yang parti berasaskan Islam bersatu menjadi Partai Persatuan Pembangunan, dan parti yang berasaskan nasionalis dan bukan Islam digabung menjadi satu Partai Demokratik Indonesia. Jadi pada pilihan raya yang ketiga sampai yang ke-7 hanya ada 3 parti sahaja yang bertanding dan sentiasa dimenangi oleh Golongan Karya. Namun apabila tahun 1997, masa ini sebenarnya Presiden masih dilantik oleh Majlis Pemusyawaratan Rakyat, iaitu seperti gabungan daripada ahli-ahli dewan, ahli parlimen dekat Indonesia tu. Soeharto ni dia masih nak berkuasa lagi. Mahasiswa dia dah memberontak, dia tak bersetuju. So terjadilah satu reformasi tahun 1998. Masa inilah Soeharto dia berundur, digantikan oleh timbalannya iaitu Habibie. Habibie mempercepat pilihan raya pada tahun 1999, di mana pada masa itulah dalam sejarah Indonesia 48 parti bertanding, di mana itu rekod yang paling banyak. Dan pada masa itulah banyak parti pecahan daripada Golongan Karya tadi, lepas tu PDI dan juga PPP, dia berpecah sehingga membentuk beberapa parti baru. Salah satunya adalah Partai Demokratik Indonesia Perjuangan di bawah pimpinan anak Soekarno yang pertama, iaitu Megawati. Namun pada masa itu parti yang Megawati ini dia menang, tapi Megawati tak dipilih sebagai presiden yang baru. Yang dipilih adalah pimpinan daripada Nahdlatul Ulama, iaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau dikenali sebagai Gus Dur. Kemudian apabila berlaku seperti konflik dalaman dalam pemerintahan Indonesia, pilihan raya berikutnya yang ke-9 pada tahun 2004, itulah kali pertama diadakan satu pilihan raya di mana selain rakyat Indonesia memilih ahli parlimen dia sendiri dan ADUN dia sendiri, mereka juga memilih presiden dan timbalan presiden secara langsung, bukan ahli dewan sendiri yang pilih seperti sebelum ini. Pada masa inilah ramai yang berkata macam agak rumit lah. Indonesia ni besar, bayangkan ya, dan negeri dia tu besar-besar, bukan saiz yang macam kita kat Selangor tu. Tak, bayangkan 20 tu lebih kurang saiz macam Sabah Sarawak. Lepas tu nak kumpul semua hasil voting, hasil undian tu, itu bukan mengambil masa macam kita hari ni mengundi, esok dapat result. Tak, dia orang hari ni mengundi, bulan depan
belum tentu dapat sepenuhnya result. Dia macam tu kalau dekat sana. Pada masa tu, undian yang hasil pilihan raya tahun 2004, kejatuhan partinya Megawati, dan di sinilah naiknya satu presiden baru iaitu Susilo Bambang Yudhoyono daripada Partai Demokrat. So masa inilah pilihan raya presiden yang pertama ni diikuti oleh 6 pasangan. Namun so Gus Dur ni ada masalah kesihatan, so Gus Dur dia menarik diri. Namun ada juga isu yang mengatakan sebab ada konflik sebelum ni, so dia menarik diri. Dan pada masa ni juga kan saya kata result dah tahu, dah keluar. Kalau sekiranya pilihan raya presiden ini dia dah di bawah 50% untuk undian tertinggi, itu belum menjamin dia dah rasmi menjadi presiden dan timbalan presiden. Tak. Kalau undian yang paling tinggi di bawah 50%, maka dua teratas akan masuk dalam pusingan kedua, dan masuk dalam pusingan kedua untuk memilih siapa yang akan mendapat undian lebih daripada 50%. Masa itulah yang Susilo Bambang Yudhoyono ni menang selepas undian yang kedua. Start daripada tahun 2004 ni lah rakyat Indonesia akan mengundi presiden, ahli DPR atau Parlimen, ahli DPRD atau ADUN, dengan yang terbaru tadi ahli Senat atau DPD. Sejak daripada itulah presiden di Indonesia paling lama harus memegang pentadbiran selama 2 penggal sahaja. Jadi yang baru-baru ni yang bertanding di mana ada 3 calon, masa ni yang dicalonkan yang lebih ditargetkan untuk menang antara nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 3 ni macam ramai orang yang tak berapa berkenan. Istilahnya kan, dia berharap kalau menang pun salah satu ni harus menang satu pusingan je, tak naklah ada pusingan yang kedua. Jadi Indonesia sebagai negara ketiga mengamalkan sistem demokrasi terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat dan India ni mempunyai satu sistem pilihan raya yang unik. So kepada rakan-rakan saya yang ada dekat Indonesia tu, selamat atas pemilu yang berhasil dilaksanakan bulan Februari kemarin. So all the best.